Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur kita Al-Fatihah. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tuhan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berhimpun pada hari ini dalam pada Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kenikmatan yang banyak pada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan juga kesihatan kepada kita untuk kita dapat bersama-sama menghayati lagi pada hari ini ayat Al-Quran Karim, yang kita baca tafsirnya untuk kita bertadabbur dengan Al-Quran itu sendiri. Sejajar ataupun semestinya daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, iaitu afala yatadabbaruna al-Quran. Adakah kamu ini nak jadi manusia yang tak bertadabbur? Adakah kamu ini yatadabbaruna al-Quran, bertadabbur dengan Al-Quran? Penting umat Islam ni bukan sekadar dia membaca Al-Quran, tapi penting umat Islam ni ialah dia bertadabbur, iaitu dia melihat di sebalik Al-Quran itu sendiri, di sebalik Al-Quran itu sendiri. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kalau orang benci kita ke, manusia pulaukan kita ke, tak apalah tu, hak, memang hak manusia nak pulaukan orang lain ni, memang dia ada hak lah nak pulaukan kita kan? Tapi kita tuan, manusia benci ke, manusia pulaukan ke, boleh kira lagi. Janganlah sampai yang benci, yang pulaukan ni ialah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai macam itu kan. Sebab dalam agama ni, kalau Tuhan ni sampai tahap dia benci seseorang, Allah berikan satu kurniaan yang dinamakan sebagai istidraj. Istidraj ni kurniaan, kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang untuk terus menyesatkan dia lagi. Seperti mana Allah berikan kepada Qarun, makin bertambah kaya, bertambah kaya dia, untuk terus menyesatkan dia lagi, sebab dia sendiri tak nak petunjuk Tuhan, tak nak petunjuk Tuhan. Allah sesatkan dia sampai manusia hari ini jumpa harta dalam tanah, dia kata harta Qarun. Dan Qarun, dia Qarun, harta Qarun yang sangat banyak. Dalam beberapa riwayat pada zaman Nabi Musa alaihi salam tu, kata orang Israel dan nenek moyang mereka sebut tentang harta Qarun dipikul oleh 60 ekor unta. Tak banyak kan yang tapi tuan, 60 ekor tak banyak, tapi tuan tahu 60 ekor unta tu dia cuma pikul dia punya kunci, hilang dia kunci gedung Qarun dipikul oleh 60 ekor unta. Nak kata betapa kaya raya Qarun ni, tak terbanding langsung lah dengan harta umat hari ni. Banyaklah Qarun ni kaya. Tuhan gandakan kekayaan dia untuk istidraj pada dia, berikan dia istidraj. Kelebihan yang Tuhan beri sebab Tuhan dah murka, Tuhan kayakan dia supaya lebih sesat dia. Fir'aun, Tuhan sesatkan dia dengan kekuasaan, dengan kelebihan orang-orang yang dengar cakap dia. Tuhan kekalkan kesesatan pada diri dia, disebabkan dia ni satu orang yang tak mahu tunjuk Tuhan Jalla wa'ala.
Kita tuan jahat macam mana pun, setiap insan dia mesti nak ke petunjuk Tuhan. Dia janganlah aku jadi orang baik, tak nak. Jangan itu. Macam mana manusia pun, Allah aku nak sangat jadi orang baik. Mesti macam niat tu mesti doa ada dalam kita punya hati. Allah tuan-tuan, tu tak apa bukti yang Allah ni dekat dengan kita kan? Kita baca dalam kitab tasawuf kan, antara benda yang saya ingat lah, antara bukti yang Allah ni dekat dengan kita ialah Allah ni dia rezekikan kita ada satu perasaan rasa macam kita kalau buat jahat macam mana pun, kita ada tak perasaan, ish, aku ni bila nak taubat ni. Perasaan tu adalah anugerah Tuhan. Perasaan tu lah membuktikan Allah ni dia dekat dengan kita. Kita dah buat benda-benda yang maksiat, kita rasa, ish, benda ni dosa ni, aku ni nak taubat bila. Terdetik untuk cakap macam tu lah membuktikan Tuhan ni dia dekat dengan kita. Allah tu bukti Allah dia dekat dengan insan. Allah rezekikan satu anugerah yang kita ni ada keinginan nak taubat. Itu bukti Tuhan ada dengan kita. Rezeki Allah rezekikan kita semua ni ada anugerah, satu perasaan kalau buat apa-apa tu walaupun benda tu jahat dan berdosa, tapi akhirnya kita rasa, ish, bila nak taubat ni. Ini membuktikan bahawa Tuhan tu dia ada dekat dengan kita semua. Dan tuan, benda yang menipu kita ni sebenarnya manusia ni tuan, yang Allah sebut dalam Al-Quran kan. Allah kata tentang ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia semua, wahai insan, apakah yang telah menipu kau tentang Tuhan kau yang Maha Pemurah? Sebagai ahli tafsir menyebut ayat ni, jawapan dah ada dah. Tuhan tanya, apa yang menipu kau ni sampai kau leka sangat dengan Tuhan kau yang Maha Pemurah ni? Jawapan dia apa? Jawapan dia ialah kita manusia ni leka sangat. Sebab apa? Sebab Tuhan terlalu pemurah. Itu kita leka, tertipu kita. Sebab Tuhan terlalu pemurah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang menipu kau tentang Tuhan kau yang Maha Pemurah? Yang menipu kita tu sebab Tuhan terlampau pemurah. Itu yang menipu kita. Contoh dia kan, contoh dia pagi ni bangun pukul 8, tak sembahyang subuh. Tapi hari tu tuan pergi sarapan pagi, ada orang belanja. Patut tak sembahyang subuh, patutnya backup lah hari tu. Tapi hari tu sarapan pagi ada orang belanja. Lepas tu pula pukul 9, 10 pergi kerja, ada projek masuk besar pula. Itu baru sekali tak sembahyang subuh. Kalau 2 kali macam mana? Lagi besar projek dapat. Tuan, kadang-kadang kita ni derhaka kat Tuhan, tak sembahyang, tak kisah nak ganti sembahyang. Tak diinsaf, Allah tak sembahyang subuh hari ni, dosanya aku. Tak rasa macam tu pun. Rasa lah ada subuh, nanti ada masa sembahyang balik. Rasa macam tu je. Tapi di setiap kali kita engkar kat Tuhan, tiba-tiba rezeki makin masuk pula. Tu bukti Tuhan Maha Pemurah. Dia kadang-kadang Allah ni dia jalankan hidup ni manusia ni, kadang-kadang dia biarkan dengan nikmat tak apalah. Sekali dia akan taubat. Allah tunggu taubat kita ni. Tapi sudah tak tahu taubat kan. Hari tu banyak buat maksiat, lepas. Banyak buat jenayah pun lepas kadang-kadang. Bahkan makin kaya lagi lah. Tak sedekah pun makin kaya. Tuhan sangat pemurah dan perkara itu telah menipu kita semua. Akhirnya kita bergantung Allah Maha Pemurah. Allah taubat, nanti aku taubat lah. Kita cakap macam tu. Rupanya kita tak tahu hari kematian kita meninggal dunia sebelum kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tertipu kita. Jadi tuan-tuan, sebab tu dalam agama ni kita jangan leka. Antara benda-benda yang saya 34 tahun, tuan-tuan mungkin dah lepas 40 tahun. Entah saya dulu ke entah tuan-tuan dulu akan pergi Meratus. Kita jangan buang masa tuan-tuan. Kita semua habiskan masa dengan perkara berfaedah, tuntut ilmu, jabatan kebaikan, berjuang untuk agama Tuhan. Entah bila, entah itu, entah lusa, kita akan balik pada Tuhan. Kita jangan leka, jangan buang masa kita tuan. Siapkan persiapan untuk kembali pada Tuhan. Buat persiapan untuk kembali pada Tuhan Jalla wa Ala. 40 tahun ni dia umur yang Tuhan wani dalam Al-Quran. Wa huwa al-ba'una al-hasanah. Dalam keadaan umur dia 40 tahun, Tuhan wani 40 tahun ni kalau duk fikir janda ujung kampung lagi, ya bukan. 40 tahun fikir nak pegang mikrofon, nak nyanyi dalam TV lagi, ya bukan. 40 tahun ni umur matang manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh doa 40 tahun ni supaya manusia ingat kebajikan dia dengan mak ayah, ingat dia nak kembali pada Tuhan Jalla wa Ala. Jangan buang masa kan. Buat kebaikan,
buat ibadah pada Allah Ta'ala, sebab kita semua nak balik pada Tuhan Jalla wa'ala. So jangan leka. Yang antara boleh nak buang leka ni, kena pergi ziarah kubur. bukan puja kubur, tak. Pergi ziarah saudara mara yang dah meninggal kat kubur tu. So yang surah At-Takasur kan, Allah kata Alhaakumut Takasur. Alha ni maksud dia leka sungguh, leka sangat kamu ni dengan perhiasan takasur, perhiasan yang kau ada sekarang, leka sangat. Alha kan. Antara tafsir Alha ni leka ni macam ni. Kita tak pernah dapat RM2,000, tapi hari tu dapat RM2,000. Kita bawa RM2,000 tu dalam cash, pergi kat Aeon Mall nak beli kasut. Tengok kedai ni, kasut je cantik. Tengok bilik cantik. Pergi sebelah pula, cantik kat ni. Pergi sebelah lagi, cantik juga. Kita pusing survey kasut-kasut sampai pukul 10 malam, kedai tutup, kasut tak beli lagi. Tu Alha, leka. Dia leka survey kasut cantik ni. Tu lagi cantik. Dia pergi pusing tengok kasut, pukul 10 dah, kedai tutup, tak boleh beli kasut lagi. Tu Alha. Alha maksud dia leka. Tak pernah dapat beli. Sekali dapat beli RM2,000, dapat beli nak beli beg tangan. Pusing ni beg tangan tak cantik. Ni beg tangan apa tak cantik. Pusing. Satu kampung jauh dia pusing. Sampai pukul 10 tak beli beg lagi, kampung jauh tutup. Yang ni orang ni dia Alha. Dia leka dengan dunia. Cantiknya dunia. Rupanya esok dia mati. Leka dia. Tak sempat dia nak bertaubat kepada Tuhan Jalla wa'ala. Antara kaedah yang agama ajar, hatta zurtumul maqabir. Dia akan berhenti cari dunia bila mana dia masuk kubur, baru dia akan berhenti. Maklumat dia ialah antara benda nak buang leka ni ialah pergi tengok orang mati, pergi hantar jenazah ke dalam perkuburan. Saya tuan-tuan kalau ada berkesempatan nak ziarah jenazah sampai nak iring jenazah sampai ke dalam perkuburan, kawan-kawan saya ke saudara mara saya akan ambil peluang untuk turun masuk dalam kubur. Baru ni atuk mentua saya meninggal, saya masuk dalam kubur supaya kita tengok kubur tu macam mana, angkat arwah atuk kita macam mana dalam kubur, kita bukakan dia punya, nampak wajah dia terakhir, sembangkan ke tempat yang sangat sempit dekat dalam kubur tu, macam mana dia menghadap ke arah kiblat, mata yang terpecah, kita ambil tanah letak, timbuskan dia, apa nasib dia dalam tu. Saya bacakan talqin yang Nabi ajar. Nabi diri talqin ni, Nabi ambil kayu, Nabi tunjuk pada umat. Kalau Nabi nak talqin Nabi ni, Nabi ambil kayu ni, tunjuk pada umat yang tengah berdiri, yang ada sini, tunjuk macam ni pesan pada umat kat atas kubur. Nabi ambil kayu, pesan nak ada kayu tu penanda aras penting ucapan Nabi untuk yang orang yang masih hidup. Nabi tunjuk macam ni, tunjuk macam ni. Nabi pesan khutbah Nabi atas kubur tu, Nabi tunjuk pada orang. Nak kata pentingnya berpesan pada orang yang masih hidup akan kehidupan dia sebelum dia masuk untuk dia punya giliran untuk masuk dalam tanah perkuburan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat kita semua, insya-Allah kehidupan kita ni sampailah kita menziarah balik, sampailah kita masuk dalam tanah kubur untuk bertemu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, kita kelas yang lepas kita baca tafsir suratul Asr, surah Ad-Duha kan. Hari ini insya-Allah kita masuk balik pada kita punya suratul Baqarah. Setelah kita baca pada ayat yang ke-49 yang lepas, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkit kisah Bani Israel dengan Firaun. Sebab Firaun ni kemuncak kezaliman yang Bani Israel terima setelah mereka ni dijajah oleh kaum Babil. Dan Bani Israel ni, dia ni daripada sejarah Nabi Allah Ya'qub, Nabi Allah Ya'qub alaihi salam, lahirlah keturunan Bani Israel. Nabi Allah Ishaq juga belah-belah atas. Lahir Bani Israel ni tuan-tuan. Mereka ni sejarah mereka panjang. Kisah mereka paling banyak dalam Quran, kisah Bani Israel. Mereka ni dijajah dan juga dijajah oleh kaum Babil. Kaum Babil ni Quran sebut bi Babila Harut wa Marut. Babil ni merujuk kepada satu kaum yang kuat di Iraq yang kita panggil Babylon. Babylon ni tuan-tuan, dia telah menjajah Bani Israel, dan Firaun ni telah mengambil Bani Israel ni jadi hamba dekat Mesir. Dia hamba kepada 10 juta lebih kurang manusia ataupun rakyat yang mengaku Firaun ni Tuhan dekat Mesir.
Hamba pada 10 juta orang ni ialah 600,000 orang Bani Israel. Angka-angka boleh dapat angka-angka ni tuan. Angka-angka ni nanti kita akan sebut macam mana para ahli tafsir dapat angka-angka tu. Yang Fir'aun dia punya rakyat dekat Mesir 10 juta orang, yang Bani Israel berapa ramai orang, 600,000 orang. Kita akan sebut nanti macam mana ahli tafsir dapat angka-angka ni. Anggaran mereka lah, anggaran. Okey tuan-tuan, wa iz najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Ni ayat yang lepas kita dah sebut. Allah ingatkan balik bagaimana Fir'aun dulu dia mengazab kamu dengan azab yang Azab ni sifat dia azab yang sangat hebat. Bukan azab biasa-biasa, bukan perhambaan biasa-biasa. Memang perhambaan yang sangat. Tuan nak tahu macam mana perhambaan yang Fir'aun buat kepada Bani Israel tentang pergi piramid tu. Tuan boleh angkat batu piramid tu? Tuan boleh angkat tak satu batu piramid tu? Yang buat piramid tu tuan, Bani Israel yang duk buat tu. Siapa? Dia hamba. Siapa yang suruh buat? Fir'aun suruh buat. Dia perhambakan Bani Israel ni. Mungkin kalau hari ni ada cota tu di pantai, banyak lagi buat piramid. Berapa banyak piramid Fir'aun suruh Bani Israel buat. Batu besar-besar tu. Besar-besar tu angkat. Kalau hari ni Fir'aun ada dia tengok KLCC, oi, tinggi KLCC ni kalah piramid aku, tak tahu macam mana kan. Tengok TRX nara baru tu dengan nara apa lagi tu yang tinggi tu. Dia tengok, oi, ini piramid aku kalah. Tapi tuan, piramid tu dia dibina dengan teknologi yang mana hamba yang buat piramid tu Bani Israel, Yahudi Bani Israel. Antara perkara lain yang azab yang besar yang dia buat ialah bila mana Fir'aun ni yuzabbihuna abna'akum, dia bunuh anak-anak lelaki yang lahir daripada Bani Israel, tapi dia biarkan hidup anak-anak perempuan Bani Israel. Sebab apa kita dah sebut pada bahagian lepas. Tuan-tuan yang terlepas kelas tu tuan boleh tengok balik, tanya balik yang hadir untuk kelas pengajian yang lalu. Allah sambung, wa iz faraqna bikumul bahr fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang bagaimana satu ketika dahulu, ingatlah wahai Bani Israel, satu ketika dulu bagaimana kamu faraqna bikumul bahr, kami telah menyuruh kamu untuk, kami telah membelahkan bahar, lautan untuk kamu, fa anjaynakum, maka kamu pun boleh melalui lautan itu. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, dan kami telah biarkan Fir'aun di belakang kamu dengan kaum dia yang mengikut kamu itu tenggelam dalam lautan yang terbelah itu, dalam keadaan wa antum tanzurun, dalam keadaan kamu memerhatikan bagaimana kami mengazab dan menghapuskan Fir'aun dan juga orang-orang yang telah pun menzalimi kamu. Baik tuan-tuan, ini satu lagi daripada kisah yang Allah Subhanahu wa taala ungkit kepada Bani Israel di zaman Nabi SAW, kerana nak menyatakan kepada Bani Israel zaman Nabi itu supaya dia ingat balik, terimbau balik kenangan lama yang nenek moyang dia rahsiakan ke Allah Alam kepada mereka semua. Kaedah Allah ni yang kita buat hari sama lah, kaedah yang kita tiru ni, ini kaedah Tuhan. Ceritakan tentang kisah lampau untuk yakinkan orang hari ni. Macam mana kita hari ni kan, hantar anak pergi sekolah, kau pun belajar kat sekolah ni sekolah ni, kau pun belajar sungguh semua. Boleh ke pandai ni mak. Orang tak yakin orang boleh belajar kat sekolah ni. Abang kau main ni ke sekolah? Abang kau main kan. Kenapa abang kau main? Sebab nak bagi kisah lampau abang kita tu serap kat diri kita supaya kita pun yakin kita pun boleh berjaya. Ni masuk universiti ni, mak dah bayarkan orang semua masuk universiti belajar betul. Mak, orang tak yakin mak boleh belajar. Abang kau main ni universiti dia. Tu katil dia tu, bekas lagi. Nak kata abang kau main. Kemarin tu sebab apa, nak bagi insan hari ni yang yakin yang dia juga boleh buat. Kaedah ni cara yang paling ampuh yang Quran gunakan untuk meyakinkan umat hari yang dia boleh buat seluruhan ibadah Tuhan. Kutiba alaikumusiyam, puasa kamu, puasa tahan lapar. Kama kutiba alal ladina min qablikum, seperti mana orang dulu pun dah puasa. Boleh ke puasa tahan lapar ni? Takkan tak boleh makan langsung, boleh ke ni? Boleh, orang dulu dah buat lah. Kama kutiba alal ladina min qablikum, seperti mana puasa ni dulu orang dah buat lah, kamu mesti boleh buat je.
kaedah dia cari contoh dulu untuk yakin dengan orang hari ni yang kita juga boleh buat. Tuhan Jalla wa'ala beritahu kepada Bani Israel, ni dulu akibat, ni dulu janji kami kepada datuk-datuk nenek moyang kamu, yang mana satu ketika dulu kami dah bukakan lautan ni. Tuan sedia maklum kisah ni tuan-tuan, dia turun surah Baqarah ni, dia ialah surah yang dinamakan sebagai surah Madaniyah, surah yang turun selepas hijrah. Antara ciri-ciri dia punya ayat panjang-panjang. Surah ni pun surah yang paling panjang dalam Quran, Al-Baqarah ni. Dua surah yang panjang dalam Quran ni dinamakan oleh Nabi, dinamakan sebagai Az-Zahratain. Zahratain ni maksud dia dua bunga. Sebab apa bunga wallahu ta'ala alam, tapi surah itu ialah suratul Baqarah dan juga surah Ali Imran. Ni dua surah yang panjang dalam Al-Quran yang dinamakan Zahratain, bermaksud dua bunga. Bunga tu mungkin mukadimah surah, sebab surah Baqarah ni dia mukadimah lepas Fatihah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran kan. Dua surah ni dia dipanggil surah dua bunga sebab dia surah yang panjang dan juga banyak mengisahkan kisah-kisah lalu berkaitan dengan Bani Israel. Tuan-tuan, pada musim-musim Ramadan, kalau tuan-tuan tak dapat nak habiskan, khatamkan Quran, tuan baca dua surah ni. Khatamkan dia punya terjemahan, maksud, habiskan dia punya tadabbur dia, cari mana-mana ahli-ahli tafsir yang hebat, syarahkan setiap hari malam-malam Ramadan tu, supaya kita boleh khatamkan surah Baqarah punya tafsir dan juga surah Ali Imran punya tafsir. Lain-lain surah-surah yang bagus banyaklah. Surah Mu'awwizatain, dua surah yang mana kita boleh baca untuk minta perlindungan. Mu'awwizatain ni ialah surah Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas, dan juga surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Ni surah ni dinamakan Mu'awwizatain, yang afdal kita baca. Surah-surah lain seperti surah Al-Fatihah yang saya cakap lah, surah Al-Fatihah memang banyak kelebihan. Dan juga surah Al-Kahfi juga ada surah yang ada kelebihan. Ayatul Kursi dan juga surah-surah yang lain kita pilih untuk kita hadamkan tadabbur dia. Bani Israel, Allah peringatkan lagi, dulu Fir'aun telah pun pernah memburu engkau dekat lautan sampai nenek moyang kamu lari bersama dengan Musa alaihi salam. Tuan, kisah yang ni tuan, Allah Subhanahu wa taala dia shortkan, dia pendekkan satu kisah dengan cara macam ni. Para ahli tafsir menemukan kisah lain di sebalik sebelum mana Fir'aun ni memburu sampai ke tengah lautan. Ada satu kisah lain yang ahli tafsir temukan dalam riwayat-riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat ni tuan sedia maklum, riwayat Israiliyat ni tak semuanya palsu, tak semuanya bohong. Tapi banyaknya bohong lah Israiliyat ni. Ada Israiliyat yang ditapis betul, yang Nabi sahkan betul, yang betul. Israiliyat ni ialah kisah-kisah dongeng yang orang Yahudi duk cakap-cakap. Nak tunjuk dia best, nak tunjuk dia power, cakap gebang kan. Ini cerita ni dulu kami dah tahu dah. Dia cerita, dia masuk nama tu, masuk nama ni, nak bagi cerita tu sedap, dia buat macam pelipur lara kan. Dia buat cerita. Nak kena hati-hati ustaz-ustaz, agamawan kita ni, supaya cerita-cerita yang dibawa dalam masjid ialah cerita-cerita yang diiktiraf kesahihan dia. Ada Israiliyat yang betul, seperti mana nama Nabi Allah Khidir alaihi salam. Tak disebut dalam Al-Quran nama dia Khidir, tak sebut. Quran menyebut tentang rajulun salih, lelaki yang saleh yang bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Quran tak kata nama dia Khidir. Kali pertama Yahudi sebut nama lelaki itu ialah Nabi Khidir. Rasulullah akui nama dia Khidir, betul. Yang ni antara Israiliyat yang Nabi akui benar, yang orang Israel tak tipu nama dia. Memang nama dia Khidir alaihi salam. Yang lain-lain juga ada, tapi antara Israiliyat yang diiktiraf dalam kitab-kitab tafsir dan cerita di tengah-tengah sebelum Fir'aun berjaya untuk jumpa Nabi Musa dan juga menghambat Nabi Musa ke tengah-tengah lautan. Nabi Musa alaihi salam semasa dah habis cerita dia berdebat dengan Fir'aun dalam Al-Quran. Ini cerita sebelum dia bawa Bani Israel lari ni. Tahu kenapa Fir'aun duk kejau? Sebelum Fir'aun kejau tu, ada berlaku perdebatan antara Musa dan juga Fir'aun. Perdebatan ni berakhir sampailah mereka bertarung kuasa siapa? Kuasa sihir Fir'aun yang paling hebat ke kuasa mukjizat Musa yang paling hebat? Berlakulah perdebatan tu sampaikan Fir'aun dia tak dapat nak jawab apa dah. Dia terima cabaran Musa untuk nak lawan,
mukjizat Musa lawan dengan sihir Firaun. Ahli sihir Firaun. Dan Firaun itu dia Tuhan, tapi dia ada ahli sihir. Dan kalau kau Tuhan, nak upah ahli sihir buat apa? Dia orang lain tak percaya. Orang ni kalau dah jahil, kalau dah jahiliah, dia otak dia tersumbat. Sumbat. Macam mana lah Tuhan boleh ada ahli sihir, tukang boleh upah tukang sihir pula? Perdebatan dengan Nabi Musa ni berakhir dengan tewasnya Firaun. Tapi sebab dia takut dia ni Tuhan. Kalau kalah kat sini kan bahaya ni. Dia pun cabar Nabi Musa supaya adakan kau punya kehebatan tu lawan dengan ahli sihir Firaun. Satu persatu hujah Firaun ni Nabi Musa patah kan. Dia kata, "Ma Rabbul Alamin?" Apakah Tuhan yang kau cakap Tuhan sekalian alam ni? Nabi Musa jawab, "Rabbukum wa rabbu aba rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma." Kan? Nabi Firaun tuan, dia mengaku yang dia ni Tuhan Mesir. Dia kata ana milik Misra. Dia kata, aku ni Tuhan Mesir. Nabi Musa kata, tak, Tuhan yang aku kata Rabbul Alamin ni Tuhan yang Rabbul Alamin. Rabbul, Tuhan yang seluruh alam punya Tuhan. Kalau Firaun kau kata kau Tuhan Mesir, kau Tuhan Mesir ya. Kalau luar Mesir siapa Tuhan? Tuan yang main Nabi Musa punya otak je dia. Dia sebut kita semua ni ada Tuhan seluruh alam. Tadi kau dengar Firaun kata apa? Dia Tuhan Mesir. Dan dalam Quran dia kata wa hadhil anhar tajri min tahti. Aku Tuhan Mesir. Dia kata kat rakyat macam tu lah. Rakyat dia 10 juta orang. Rakyat Mesir kan. Dia kata akulah Tuhan Mesir ni. Tu air-air kat rumah kamu tu, aku yang sadikan ke rumah kamu. Setakat nak salurkan air, suruh carikan air Melaka pun boleh. Saya kata Syekh Firaun ni tuan-tuan, ini memang syabas kot. Tak syabas pun ni carikan air Melaka. Dia kata kat bangsa rakyat Firaun, dia kata wa hadhil anhar tajri min tahti. Ini sungai-sungai ni aku yang sadikan ke rumah kamu. Nabi Musa jawab, Rabbukum. Nabi Musa jawab, tak, Tuhan kita ni ialah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Tadi kamu semua dengar kan? Dia kata dia Tuhan Mesir. Okey, luar Mesir siapa Tuhan? Terdiam orang semua. Betul juga. Firaun kata dia Tuhan Mesir. Habis kat luar Mesir, kalau pergi ke Yaman kan siapa Tuhan? Dia nak jawab macam mana? Nabi Musa kata, Rabbukum, Rabbus samawati wal ard. Tuhan kita ialah Rabb, Tuhan langit, Tuhan bumi, wa ma bainahuma, dan Tuhan di tengah-tengah itu. Firaun pun takut. Dia sebut lagi, Ma Rabbul Alamin. Apa dia yang Tuhan seluruh alam ni? Nabi Musa jawab apa? Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan seluruh alam ni ialah Tuhan aku dan Tuhan bapa-bapa kita semua. Tuhan sebenar ni ialah Tuhan kita sekarang ni, dan Tuhan kepada bapa kita semua dulu. Firaun dilahir bila? Firaun ni tuan-tuan, ramai orang menyaksikan dia lahir. Nabi Musa ni dia kontrol akal orang. Sebab manusia nak tengok hujah sekarang ni. Okey, Firaun ni kau tengok dia lahir dulu kan. Sebelum dia lahir, masa bapak kita main siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Firaun ni baru ni dia lahir, baru ni mengaku Tuhan. Dulu masa dia tak ada, masa ayah kita duk ada main, siapa Tuhan ayah kita? Itu yang Musa cakap, Rabbukum wa rabbu abaikum. Tuhan kita ni Tuhan kita sekarang dan Tuhan bapak-bapak kamu dulu. Masa dia ni tak ada, masa Firaun tu tak ada lagi main. Masa dia pun lahir main, siapa Tuhan? Senyap orang dengar, betul juga ujar Musa ni. Bapak kita main siapa Tuhan? Masa tu Firaun lahir lagi. Firaun tuan-tuan, dia dengar satu persatu hujah dia ni Musa tu kalahkan. Akhir dia kata apa? Dia kata kalau kau tak berani cakap, aku penjarakan kau ni. Tu dah kerja orang sekarang ni. Kalah hujah nak penjarakan orang. Macam tu lah kerja orang lain ni. Sudah-sudah masuk penjara. Macam sama kan? Dia kata wa anta minas sajini. Dia kata kalau kau tak berhenti ucap, memang aku arahkan aku punya pengikut penjarakan kau Musa. Nabi Musa pun keluarkan tangan ni. Masa orang Firaun nak tangkap Musa, Musa keluarkan tangan dia, berkeluar cahaya. Cahaya ni mukjizat. Dan bila Firaun tengok ada mukjizat pula, dia kata okey, kalau macam tu tetapkan tarikh sekian, kita lawan. Siapa punya mukjizat, siapa punya kehebatan paling kuat. Itu yang dia upah ahli sihir dia lawan dengan mukjizat lawan dengan mukjizat Nabi Musa AS. Yang bab tu insya-Allah ni kita akan cerita macam mana perdebatan tu berlaku dan macam mana akhirnya ahli sihir pun tunduk kepada kehebatan mukjizat Musa AS.
Dua-dua lempar jadi ular. Ahli sihir pun lempar tongkat jadi ular, Nabi Musa pun lempar tongkat jadi ular. Seluruh rakyat melihat pertandingan ni. Melihat. Kan? Dan tuan, bila tuan kita tuan hari ni, orang Arab ni pakai jubah dan serban kan? Kita tahu lah. Ahli sihir tu pun pakaiannya jubah dan serban lah. Nabi Musa pun pakaiannya jubah dan serban sebab orang Arab. Tuan, apakah yang membezakan seorang Rasul Tuhan dengan mukjizat yang melempar tongkat jadi ular dengan ahli sihir yang melempar tongkat jadi ular? Dua-dua buat benda yang sama. Tu saya kata, kita kalau ada kat situ, belum tentu kita akan ikut Musa, tantang ikut ahli sihir dengan Firaun sekali. Belum tentu kan? Yang membezakan tu iman lah. Dua-dua buat benda yang sama. Dua-dua lempar tongkat jadi ular. Dua-dua pakai serban, dua-dua pakai jubah. Orang Arab. Macam mana nak bezakan seorang Rasul yang melemparkan mukjizat dengan seorang ahli sihir yang melemparkan sihir syaitan? Tak ada beza. Yang boleh membezakan ni iman. Iman boleh bezakan. Kita kalau ada zaman tu agak-agak kita nak ikut siapa? Ustaz, kita ikut sahabat Nabi ni Ustaz. Confirm je. Tak semestinya. Kan? Rokok yang ada kempen jangan merokok baik kesihatan pun kita duk beli. Tentang tak boleh beza mana Musa, mana ahli sihir. Tak boleh beli, tak boleh beza kan? Kau tengok hari ni, orang tak boleh beza. Rokok tu confirm dia sendiri akui, jangan hisap aku rosakkan kau. Pun orang duk beli. Orang beli, kita beli lah. Jadi tuan-tuan jangan ngaku sahabat Nabi lah. Entah kalau ada zaman-zaman tu tak kena ikut Abu Lahab lah tu kan. Tak tahu macam mana kan. Selepas Nabi Musa AS menang pertandingan lawan dengan ahli sihir ni, Firaun tak jadi ni. Kalau aku tak tangkap dia ni, habis rakyat aku semua akan ikut Musa. Dia arahkan semua bala tentera dia untuk tangkap Nabi Musa dan yang membawa sejumlah 600,000 Bani. Tuan bayangkan tuan, macam mana 600,000 orang nak lari dengan satu orang tokoh Musa AS yang dikejar oleh keseluruhan bangsa Kipti Mesir, rakyat Firaun tu 10 juta orang. Sebab tuan, para ahli tafsir ni dia menemui satu hadis Nabi SAW. Nabi cerita tentang bilangan anggaran Nabi, bilangan tentera yang mengejar Nabi Musa ni. Nabi kata jumlah, Nabi sebut tentang bilangan mereka yang Jibril bagi tahu kat Nabi. Bilangan mereka yang kejar ni Nabi kata alf wa alf wa alf. Nabi kata ribu. Tak, beribu-ribu ni macam mana tuan? Alf. Ibu-ibu ni berapa kan? Ibu-ibu ni, satu ibu ada berapa kosong? 3 kosong. Nabi sebut 2 kali ribu. Ribu. 3 kosong tambah 3 kosong. Berapa kan? Juta lah. Macam dapat 10 juta? 10 juta tu kan? Dia berdasarkan, kalau juta yang memuatkan Mesir yang ada pada ketika itu sebelum sampai ke Saina tu, juta-juta ni dia buat anggaran juta-juta tu 10 juta orang. 10 juta orang. Yang bagi Israel berapa orang? 600,000 orang. Macam mana dia boleh anggarkan? Ini berdasarkan anggaran para ahli tafsir, jumlah yang sama yang didarabkan dengan 12 sebab Bani Israel dia ada 12 kaum yang disebut dalam Quran tentang Isna Ashba, tentang watrukil bahar faqul nadrib bi'asaka al-hajar fanfajarat min husnata 'ashrata 'aina. Nabi Musa pernah ketuk batu untuk nak mengalirkan keluar 12 laluan air daripada kaum-kaum Bani Israel. Satu kaum dapat satu corong air sendiri. Bani Israel ada 12 kaum. Dia ada buat penerapan, ada buat kaedah kira-kira semasa Babil ni ditakluk Bani Israel. Satu kaum ada berapa orang? Anggaran dia 600,000 orang. Kita bayangkan 10 juta kejar 600,000 orang. Bayang tu, tentera yang sangat besar kan? 10 juta orang mengejar 600,000 orang dalam satu. Lama dah kejar tu. Nabi Musa lagi lama. Dan mereka, Nabi Musa ni dia sesat, tak jumpa jalan untuk menuju ke lautan yang nak dibelah tu. Tak jumpa jalan. Yang ni pun antara kuasa sihir yang dibuat oleh Firaun dan ahli sihir dia, yang diizinkan Tuhan berlaku dengan kuasa syaitan ni. Syaitan ni tuan, siapa yang izin dia berkuasa? Allah Ta'ala. Allah izin dia berkuasa. Ya Allah redha tak dia berkuasa? Tidak. Dalam dunia ni
banyak kejahatan yang boleh dibuat, banyak sihir yang boleh berlaku. Semuanya berlaku dengan izin Tuhan, bukan dengan redha Tuhan, dengan izin. Kerompakan boleh berlaku pun Tuhan punya izin. Jenayah-jenayah yang jahat pun berlaku, Tuhan punya izin. Banyak benda Tuhan izin, tapi bukan Tuhan redha. Beza antara redha dengan izin. Dajjal juga nanti dia akan berkuasa. Siapa yang bagi dia kuasa? Yang izin dia berkuasa? Allah yang izin dia berkuasa, tapi dengan izin Tuhan, bukan dengan redha Tuhan Jalla wa'ala. Beza redha dengan izin. Dibahaskan oleh para ahli tafsir tentang beza izin dengan redha ni. Kan? Okey, macam kita lah, izin kan. Nak ambil lisen kereta, mak tak bagi. Kita marah-marah, mak bagi juga. Pergi ambil lisen kereta, nak sangat. Tu izin ke redha kan? Tu izin tu, bukan redha. Kalau redha tak payah cakap, mak suruh kau pergi ambil lisen kereta, bawa kereta, mak pergi kau pergi. Tu redha. Nak cari redha ni yang paling penting. Izin satu hal lah, redha lebih penting. Nabi Musa alaihi salam sebelum cerita dia belah lautan ni, dia sesat selama seminggu di sempadan nak pergi ke Saina, nak pergi ke lautan sebelum sampai ke Saina, Palestin. Satu orang ajus, satu orang perempuan tua, dia sebut bahawa tukang sihir, bahawa konco-konco Fir'aun, nama dia Bal'am bin Ba'ura. Kisah ni dalam riwayat Israiliyat yang diterima oleh para ahli tafsir. Nama dia Bal'am bin Ba'ura. Dia telah doa ni syaitan dah buat sihir-sihir ni kan, supaya disesatkan 600,000 Bani Israel, tak jumpa jalan keluar ke lautan. Satu orang perempuan tua yang salihah, dia beritahu kepada Musa AS bahawa dia pernah mendapat satu riwayat daripada khabar yang lalu tentang betapa Nabi Yusuf AS pada zaman dahulu, ribuan tahun dulu, Nabi Yusuf pernah sebut, sesiapa yang nak keluar daripada Mesir ni, dia mesti bawa keluar jasad aku dalam makam aku. Jasad dalam makam. Perempuan tu ni tahu di mana lokasi jasad Nabi Allah Yusuf AS dimakamkan. Ada pada sebatang sungai. Perempuan tua ni disebut dalam hadis Nabi SAW tentang ajuzun min Bani Israel. Nabi dia tegur sahabat-sahabat. Para sahabat ni ramai yang taat kat Nabi SAW, Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad kata bagus kamu ni, taat pada aku, ikut cakap, ikut syariah agama, apa yang kamu nak daripada aku kalau berdoa kan? Para sahabat ni baru masuk Islam kan, dia tak tahu, dia masih lagi proses didikan Nabi. Dia kata dia nak apa? Dia kata nak 2 ekor kambing supaya boleh perah susu dia, supaya kambing yang betina yang jantan tu boleh beranak pinak, boleh benda. Nabi kata kecilnya kamu punya impian. Nabi kata kamu semua kena jadikan mislu ajuz Bani Israel. Kamu semua kena jadi macam seorang perempuan tua dalam kalangan Bani Israel. Masa Musa alaihi salam minta dia tunjukkan di manakah kubur makam Nabi Allah Yusuf, dia telah berisyarat kat Musa, kalau kau nak tunjukkan di manakah makam Nabi Allah Yusuf untuk bawa kita keluar daripada Mesir ni, kau kena doakan pada Allah Ta'ala sekarang ni supaya aku bersama dengan kau dalam syurga Tuhan. Itu hajat yang besar. Kau minta kambing 2 ekor, apa yang ada di dunia ni? Dia minta kambing, sahabat minta kambing 2 ekor kat Nabi SAW. Nabi kata tak, kamu kena jadi contoh macam Ajuz min Bani Israel, macam perempuan tua pada zaman Bani Israel. Dia minta Nabi Musa doakan supaya dia masuk syurga dengan Nabi Musa. Itu hajat yang besar. Lepas tu agama tu kan, dia ajar kita kalau doa ni, doa yang besar-besar. Jangan doa yang kecil. Allah esok nak peksa ni, dapat lulus menjadi lah. Jangan gitu kan. Doa Allah aku nak berjaya dengan akhirat, tu yang lebih bagus. Agama ni kan, Iza sa'alullah fas'alil firdaus. Nabi sebut dalam hadis yang lain. Nabi kata kalau kamu nak minta syurga, minta syurga firdaus, yang paling tinggi tu. Jangan cakap Allah aku ni syurga bawah menjadi kot. Jangan cakap macam tu tuan. Tak, bukan sunnah agama semua buat macam tu. Allah aku ni takut ni, tak, amal aku tak banyak. Kalau syurga ni bawah-bawah menjadi, Allah tolong lah, please lah, bawah-bawah menjadi lah. Jangan macam tu kan. Nabi kata idza as'alillah, kalau kau nak minta tolong pada Allah, minta syurga, nak minta pada Allah, fas'alil firdaus, minta syurga firdaus kat Tuhan, minta tinggi-tinggi. Jangan minta kecil-kecil. Allah kalau boleh lepaskan hutang menjadi, jangan minta kaya terus supaya boleh infak pada orang harta banyak. Macam tu agama mengajar. Dan perempuan tua tu, dia minta Nabi Musa AS supaya beri dia masuk syurga dengan Nabi Musa. Nabi Musa doakan terus, dia tunjukkan di mana makam Nabi Allah Yusuf. Nabi Musa bawa makam tu, pergi kat sungai tu, bawa makam tu sekali untuk cari jalan keluar yang telah sesat selama seminggu ni.
Cari jalan keluar. Betul-betul Allah keluarkan mukjizat. Setelah Nabi Allah Musa jumpa sungai yang di dalamnya terkambus jasad Nabi Allah Yusuf alaihi serta makam Nabi Allah Yusuf, Allah pancarkan satu cahaya terang benderang pada waktu malam, membawa keseluruhan ratusan ribu Bani Israel sampai ke lautan untuk menyeberang ke sempadan nak pergi masuk Palestin. Yang itulah sampai cerita wa isfaraqna bikumul bahra fa anjaynakum yang tengah kita baca ni. Nak sambungkan cerita tu, ada cerita lain yang disebut dalam banyak riwayat tentang bagaimana akhirnya Musa alaihi salam dapat sampai ke lautan untuk menyeberang lautan tu menuju ke kota ataupun ke tanah yang dijanjikan. Orang kata the Holy Land kan, tanah yang suci yang dijanjikan, iaitu Saina ataupun sempadan nak masuk ke Palestin. Ada beberapa kisah-kisah yang lain yang juga ditunjukkan dalam beberapa riwayat sebelum terbelah lautan ni. Antara kisah-kisah lain ni, kisah banyak songel Bani Israel. Dia minta laluan yang nak terbelah tu, dia minta 12 laluan berbeza-beza sebab ikut kaum masing-masing. Perangai Bani Israel dan selamat daripada buruan Fir'aun pun cukup bagus dah sebenarnya. Tapi nak kata degil ataupun perangai Bani Israel ni masa tengah-tengah nak lari tu, ni nak kejar kat belakang ni, Musa minta 12 laluan lah pada Allah. Baru 12 kaum ni. Oh, banyak songil dia. Dia iman juga dengan Nabi Musa AS. Pada masa ni kita akan ceritakan bagaimana perkara itu berlaku. Tapi tuan, ayat ni dia menunjukkan cerita dia nak bagi tahu tentang di lautan itu. Semasa kamu menyeberang lautan, kamu melihat satu kaum yang dulu buli kamu, yang mengaku dia Tuhan. Kami telah tanamkan dia, kami telah tamatkan riwayat mereka dalam keadaan kamu melihat Fir'aun tenggelam dalam lautan tsunami yang sangat-sangat dahsyat. Kalau tuan baca kajian-kajian Profesor apa nama dia? Profesor apa nama dia? Bukai apa nama dia? Tak ingat saya. Dia pernah menemukan dia pernah buat kajian pada satu piramid mumia Fir'aun ni. Ada satu mumia Fir'aun yang ditemukan dalam dia punya ni, jantung dia ni, dalam ni ada banyak kandungan garam yang sangat tinggi. Wallahu ta'ala alam, yang ni mungkin dia namakan Ramses III. Ramses III ni tak tahulah betul ataupun tidak, tapi dia telah buat kajian mumia yang satu ni, Fir'aun yang satu ni, banyak kandungan garam dalam dia punya jantung ni, dalam dia punya ni. Wallahu ta'ala alam bagaimana orang Kipti mesti jumpa balik dia, Fir'aun yang mungkin inilah dia Fir'aun yang mengejar Musa yang mati dalam timbunan laut. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut wa isfaraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Kami tenggelamkan dia dalam lautan, kami kamus dalam lautan. Kamu melihat bagaimana kami buat gerak kepada orang yang pernah mengaku kamu Tuhan. Allah Ta'ala alam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya mu'allim Ibrahim hikmah 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman hikmah 'allimna wa fahamna Sulaiman wa atayna hikmah 'ilma wasakharna ma'al wa tayr kunna fa'ilin. Alhamdulillahirabbil alamin.